Ustaz boleh check tengok page tu ada on tak? Saya dah online dah. Boleh buka page dia, Ustaz? Ustaz nak share ke, nak apa ke boleh lah, dah online. Oh, view dah ramai lah, sebelah lah. Dalam page saya tu. Dia total lah ni. Page Ustaz tak Dalam page saya tak masuk lagi. Tak masuk lagi Ustaz Ada dalam page Ustaz 8. Ada tak? Ada. Sebab saya dekat saya ni dia grand total sekali. Lamsam sekali. Okey. Kat saya ada dalam 5 orang setakat ni. Saya dah naik 7. Ustaz punya page lah dah 7, 8 dah. Okey lah. Boleh tu. Saya keluar sekejap. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada dalam majlis ilmu kita kuliah Duha pada hari ini, anjuran bersama oleh Akademi Quran Miftahul Jannah. Jadi moga-moga kehadiran kita ni akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita ambil sedikit peluang dan sedikit ruang untuk kita sama-sama nak bicara berkaitan dengan berkaitan dengan korban. Pertamanya kita nak bagi tahu tajuk kita hari ini adalah berkorban atau terkorban lah. Pertama saya nak bagi tahu kita berada di bulan Zulhijjah ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan kerahmatan, dan antara amalan yang sangat dituntut pada kita di dalam bulan Zulhijjah ini adalah berkorban. Kerana baginda Rasulullah SAW memberi amaran pada kita, siapa yang ada kelebihan yang Allah beri pada dia, ada kemampuan tetapi dia tidak melakukan korban, maka jangan cuba hampiri masjid kami. Seolah-olah kalau bahasa kita tu tak geng lah, orang yang tak buat korban ni dia jadi tak geng. Walaupun korban ni hukum dia sunat muakkad. Sunat muakkad ni makna dia apa? Sangat-sangat dituntut di dalam syarak. Tak ada lah masuk neraka kalau siapa tak buat korban, tak. Tetapi kita sangat-sangat digalakkan kerana setahun sekali kita korban. Dan banyak dah nikmat Allah beri pada kita, kesihatan, kemuliaan, isteri, anak, pekerjaan, kereta, motor, macam-macam Allah bagi kat kita hari ni. Maka kita nak kita nak balaskan, kita balas nikmat Allah Ta'ala tu. Nak mensyukurilah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kat kita tu dengan memperbanyakkan kita ni setahun sekali yang kita berkorban. Tapi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, banyak saya tengok tahun ni yang mereka tak berani nak buat korban. Memandangkan SOP daripada Jabatan Agama, SOP daripada Majlis Bandaran dan sebagainya, ada beberapa benda yang kita kena jaga sehingga menyebabkan jumlah orang yang nak urus korban tu tak ramai, sehingga menyebabkan orang nak urus tu jadi susah dan setengah masjid tak buat.
Tapi kalau masjid tak buat, saya mohon kerjasama semua kalau boleh, kita carilah NGO mana-mana ke, kita carilah apa nama NGO lah yang ada di luar negara tu, mereka tolong urus korban kita. Saya tengok tak mahal, dalam 350, 380 ada, 400 ada, ikutlah. Kita nak buat kambing ke, kita nak buat lembu ke. Tapi kita kena ikut beberapa adab-adab dan beberapa benda yang digariskan oleh baginda Rasul SAW supaya apabila kita buat korban, korban kita tu akan dikira sebagai ganjaran, tidak dia akan menjadi sia-sia di sisi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Antara benda besar yang kita kena hati-hati dan kita kena jaga adalah apabila kita nak buat korban ni, yang pertamanya adalah pembahagian daging korban tu sendiri. Tajuk kecil daripada kita hari ni adalah pembahagian daging korban. Daging korban tu tuan-tuan, yang pertama kita boleh gunakan untuk makan. Yang kedua kita boleh gunakan untuk bersedekah. Dan yang ketiga kita boleh gunakan, kita boleh simpan daging tu, tak apa, tak ada masalah. Kita pergi ke satu-satu bahagian. Kalaulah kita masuk panggung korban, maka korban ni kita kena ingat dia adalah hak milik orang miskin. Kalau boleh kita nak buat korban tu, sedaya upaya kita bagi orang miskin makan lebih banyak. Ada sesetengah orang di kalangan kita yang dia buat korban, tapi daging tu dia nak ambil semua daging tu. Dia nak pergi bagi kat adik dia nak pergi bagi kat sepupu dia nak pergi bagi kat kawan-kawan dia. Kita kena ingat, boleh bagi kat mereka tu, tetapi pastikan orang yang layak untuk dapat daging tu dia dapat. Jangan semua kita bagi kat sepupu kita ni kaya, mampu. Sehingga semua kita bagi kat adik-beradik kita. Saya nak abang dekat tuan-tuan, kalaulah seluruh daging itu diberikan, kita beri kepada orang yang kaya, orang yang tak layak, orang miskin, fakir yang patut dapat tak dapat, takut-takut korban kita tu dia tak sah. Kerana apa? Kerana tak ada pun satu bahagian sampai ke tangan orang miskin dan orang susah. Padahal kita buat korban ni untuk nak bagi orang miskin, orang yang jarang makan daging ni dia makan. Tapi kita duk makan sama-sama kita sahaja. Itulah yang satu benda yang menjadi satu masalah di kalangan kita hari ni, yang kita tak faham apa yang kita nak buat dengan daging tadi tu. Kata ulama, kalau boleh kita ambil satu tapak tangan. Maknanya daging tu kita ambil lah untuk kita nak makan tu. Boleh tak kalau saya buat korban saya makan? Boleh. Sebab apa tak boleh pula? Boleh je kita buat korban, kita makan. Kecuali kita buat nazar. Itu cerita lain lah, pada serta dia. Kalau tak nazar, kita boleh buat, boleh makan tak? Boleh, kita boleh makan, tak apa, tak ada masalah. Cuma tuan-tuan, jangan nak ambil semua untuk makan. Bagi pada orang miskin, bagi pada orang susah. Mereka ni yang layak sangat dapat daging tu. Ambil daging tu semua tu, kita nak buat korban tu, ambil daging tu semua tu, kita bagi ke orang. Bagi ke orang. Biasanya serah pada masjid lah. Masjid akan ambil, masjid akan buat urusan, masjid tahu siapa daripada senang orang-orang miskin dan susah, mereka bagi. Dan tahun ni pula orang miskin tak boleh main, kita kena pergi cari orang miskin. Orang miskin jadi VIP. Jadi kita kena pergi cari mereka, kita kena bagi kat mereka. Yang nombor dua, pihak masjid terutamanya kena ada update lah tentang nama-nama orang miskin tu. Nama-nama orang miskin. Sebab kita nak bagi pembahagian daging korban ni pada orang miskin. Tapi kita tak update nama orang miskin. Ustaz, kami dah ada lah pakai senarai 3 tahun dulu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab miskin ni dia bukan sifat kekal selama-lamanya. Boleh jadi dia miskin, esok-esok boleh jadi kaya, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Mana kita nak tahu rezeki dia. Hari ni dia susah, dia pergi di bank. Bukan bank, bank lah. Dia pergi simpan duit di bank. Contohnya lah, ada duit lebih sikit, dia pergi simpan duit di bank. Ataupun pihak bank telefon dia, duit dia dulu tu, dia dapat cabutan bonanza. Ada bank buat
cabutan bonanza, maka dia dapat 1 juta ringgit daripada bank tu. Contohnya lah, bila dapat 1 juta ringgit daripada bank tu, maknanya dia miskin lagi tak? Dia tak miskin dah lah. Nama dia pada senarai orang miskin, kena buang lah. Dia ni motor C70 ya, motor AS5. Sampai di stesen minyak, dia bor minyak. Masa bor minyak tu, orang yang daripada syarikat minyak tu semua keluar. Mereka kata-kata, oh tahniahlah sebab apa ni? Sebab kamu adalah orang yang isi minyak di stesen kami ni, orang yang ke 10,000. Jadi kami pihak syarikat dah buat satu kesimpulan, siapa yang mengisi minyak kami orang ke 10,000, kami akan bagi kat dia 20,000 sebagai hadiah. Jadi kamu pemenang. Wartawan kokrak, dia pun tak sangka. Maka bila dia dapat 20,000 tu, dia miskin tak lagi? Dia tak miskin dah lah. Dia okey lah, dia boleh lah, dia pula boleh buat korban. Maka nama dia perlu dia update daripada senarai masjid supaya jangan kekal nama yang sama. Dalam masa yang sama juga, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang kaya tak selalu kaya juga. Tahun ni dia kaya, tahun depan belum tentu dia kaya. Sebab bisnes dia kena tipu. Orang Pulau Pinang kata kena ranjau. Berapa ribu habis? 342,000 yang dia laburkan untuk bisnes tu, semua dia habis. Dia ada anak 5 orang. Dia ada anak 4 orang. Ada isteri seorang. Ada isteri 2 orang. 2 orang isteri dia dengan 4 orang anak dia. Oi, miskin pun nikah lebih. Tak, dia kahwin masa dia kaya. Masa dia kaya, dia mampu, dia nikah satu lagi. Kata rezeki tak memihak pada dia pada tahun tu, dia jadi orang yang muflis, bank isytihad dia sebagai muflis. Apa tak boleh buat pinjaman yang tu ini, rumah dia kena jual, dia pergi duduk di PPRT, dia pergi duduk di rumah kos rendah, susah dengan isteri, dengan anak apa semua ni. Maka dia ni, asal dia adalah kaya. Dia tak masuk dalam senarai orang miskin. Tetapi apabila dia sudah jadi miskin, dia kena masuk tak dalam golongan orang miskin? Kena masuk lah. Siapa nak ambil tahu benda ni? Pihak masjid. Pihak masjid kena lantik AJK di kalangan ahli surau, anak-anak qaryah yang mereka boleh pantau. Kecilkan skop. Ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Ada flat A, flat B, apartment A, apartment C. Jadi wakil. Dia ni wakil kawasan ni, dia ni wakil sini. Siapa susah, siapa miskin, siapa memerlukan sesuatu, boleh cepat-cepat mai jumpa dan bagi tahu, dan kita akan cari bantuan yang kita boleh bagi pada dia. Tak utama masa raya korban, dia dapatlah daging korban tu. Sebab dia dalam kategori miskin. Jangan pakai senarai yang dah sampai 13 tahun. Kat duk print yang tu ya tiap-tiap tahun. Kawan tu dah jadi datuk dah. Kawan tu dapat anugerah daripada TYT, PJK apa semua, mantap dah, kaya. Tapi nama dia adalah senarai penerima beras 5 kilo. Beras jasmin dengan rambutan. Hai. Padahal dia tu token lah. Dia duk supply kat orang. Dia pula dapat. Dulu dia dapat lah. Lepas tu dia tak payah dapat dah. Maka kena ada senarai supaya orang yang kita bagi tu dia sampai. Tajuk yang kita nak cerita ni adalah berkaitan dengan pembahagian daging. Maka daging ni adalah milik siapa? Milik orang miskin dan milik orang susah. Siapa jangan ambil? Orang yang buat kerja tu jangan ambil. Jangan jadikan upah. Jangan jadikan jual beli atau upah atau sebarang benda-benda yang melibatkan muamalat dengan semua daging, tanduk, kulit, perut daripada lembu tadi tu tak boleh ada unsur jual beli. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kunna na'khudhu min indina. Kami beri daripada apa yang di sisi kami. Maknanya orang yang mai buat kerja, orang yang lapar, orang yang orang yang lapar, orang yang buat kerja tu, jadi dia tak sepatutnya kita bagi kat dia daging yang tu. Saya tak tahu dalam StreamYard ni kita boleh interaksi tak dengan orang. Kalau ada siapa-siapa tanya soalan ke atau siapa-siapa, mungkin admin di belakang kita tu boleh tulis kat kita kat depan ke, atau ada bahagian yang kita boleh nampak soal jawab daripada orang ramai tu, mungkin dia ada interaksi dua hala tu, dia okey jugalah. Tapi saya tak tahu admin Abang Bakar kita tu boleh tak kita buat sesuatu bagi nampak ke, atau siapa-siapa komen ke, atau siapa-siapa cakap sesuatu tu,
Jadi kita bolehlah respon daripada situ tu. Contohnya dia ada soalan dia tanya, jadi kita tengok di situ, okey kita boleh jawab. Kita tengok, kita tunggu pihak admin akan uruskan benda tu. Jadi kita sambung balik perbahasan kita. Jadi orang miskin ni adalah orang yang patutnya dia dapat benda-benda tu. Ada sesetengah tempat yang mereka ni simpan daging-daging korban nak bagi pada orang yang buat kerja. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, janganlah kita pergi buat kerja untuk dapat upah daging dan sebagainya. Kita buat kerja kerana Allah Ta'ala. Kalau ada daging, Alhamdulillah. Kalau tak ada daging, tak apa, balik je. Ada tak siapa-siapa yang kalau kita nak daging, kita beli dekat market je lah. Tak payah ambil daging ada-ada tu. Kadang-kadang orang baru duk potong-potong semua ni, kita dah ambil siap dah daging tu. Bawa dalam bakul motor, bawa dalam bonet kereta, hukumnya haram dan dosa. Walaupun kita masuk panggung, tunggu dulu, pengagihan tu akan dibuat. Ada bahagian yang bagi ke orang, ada bahagian yang kita kena simpan, ada bahagian yang kita kena nak bagi ke orang. Adalah bahagian-bahagian tu. Maka biar orang yang buat kerja tu urus. Tapi apa pun, daging apa pun, nombor satu untuk orang yang susah. Jangan ada siapa-siapa di kalangan kita hari ni yang dia pergi ambil daging tu. Ada setengah tempat saya tengok kadang-kadang berbakul-bakul dia simpan untuk orang yang buat kerja. Orang miskin main lambat, dia kata tak ada habis dah dagingnya. Padahal daging tu keutamaan dia nak bagi pada orang susah. Orang yang buat kerja tak apa, tak ada masalah. Orang buat kerja tu tak apa, tak ada masalah. Tak dapat pun tak apa. Kalau kita nak bagi pada orang buat kerja, upah dia tu adalah upah asing. Bukan upah daripada lembu atau mana-mana bahagian yang kita buat tu. Han dah buat kerja lah. Macam ni lah, ambil kulit ni lah. Kita bagi kat dia. Daripada bukan daging, bagi kulit atau apa saja, tak boleh. Kerana ada larangan dalam syarak baginda Rasulullah SAW tak mau bagi kita bagi upah macam tu. Upah lain daripada tu. Jadi sebab tu kadang-kadang kalau orang minta kat kita duit tuan-tuan, 700 ke 800 ke, kita jangan soal. Apa ni JK ambil duit banyak sangat, apa ni nak makan duit orang kau, jangan cakap macam tu. Sebab pengurusan, kadang-kadang orang yang sembelih tu kita kena bagi juga seru hati kat dia. Jadi ambil duit, bagi kat dia. Kita letaklah dalam borang tu. Kita guna sekian-sekian, baki daripada tu kita akan gunakan untuk pengurusan. Sewa kemah, nak bagi sediakan makan sarapan dan sebagainya. Jadi urusan-urusan nak pergi beli lembu, duit minyak, duit kereta, nak pergi cari, nak pergi survey, masa dan sebagainya, boleh tak apa. Cuma kita clear bagi tahu. Kata duit sekian-sekian macam ni, ada baki guna macam ni, nak beli lembu banyak ni, supaya orang tahu. Yang pentingnya, kita bukan ambil upah daripada orang yang buat sembelih tadi tu, kita bagi upah daripada sumber yang lain dan sumber yang berbeza. Baik. Jadi orang miskin yang dapat tu tak apalah dia jual. Orang miskin yang dia dapat daging tu hak dia. Jadi dia bebas. Dia nak jual boleh, dia nak buat apa pun tak apa, tak masalah. Boleh ke Ustaz? Boleh. Sebab tu hak dia. Yang kita tak bagi tu awal-awal tu adalah hak tu bukan hak kita. Kita tak boleh ambil jual pula. Tu bukan hak kita. Yang pentingnya itu adalah bila orang miskin tu dapat terlalu banyak. Ialah dia seorang miskin kawasan tu, jadi dia dapat lebih kurang 300 bungkus. 300 kilo. Mana ada yang simpan rumah dia, mana ada peti ais. Peti ais, ada lah. Peti ais ada. Tapi peti ais tu tak mampu nak simpan sampai 300. 3 bungkus boleh simpan. Maka dia buat lelong. Dia kata lah ni macam ni lah, siapa nak beli daging yang aku dapat tadi tu, maka aku nak jualkan kau. Di pasaran harga lebih kurang RM22 sekilo. Jadi aku ni, kita kawan-kawan ni, kenal-kenal jiran jemaah apa semua, kira apa sah. Kilo kat luar 24, kat aku 32 sudah. Contoh je. Jadi boleh nak jual tak? Boleh, biasanya dia jual murah lagi lah. Jadi kita ambil daging yang dia beli tu, murah-murah tu, kita boleh guna. Boleh ke Ustaz? Boleh. Sebab tu hak dia jual. Adapun kita, jangan ambil apa-apa daging ke. Walaupun kita bertugas bekerja, walaupun kita kata, alah saya kenal Tok Imam tu. Tok Imam tu kawan saya. Memang Tok Imam kawan kita. Tapi bukan Tok Imam berkorban. Yang berkorban tu jemaah lain. Maka, kena jaga. Supaya jangan jadi dosa. Ada orang bagi ke anak menakan dia, ada orang suka ambil ekor.
ambil ekor lah, dia kenal sangat dapat suit ekor lah. Dia ambil pula kata hukumnya haram dan berdosa. Tak boleh ambil daging-daging atau mana-mana bahagian kerana semua tu termasuk dalam hak milik orang lain. Kalau kita nak ekor boleh tak? Boleh. Buat macam mana ekor tu? Ambil daging tu, ekor tu, ambil daging tu, bagitahu kat orang lah, bagitahu kat AJK, bagitahu kata saya nak daging ni sebab isteri saya pasal mengandung lah apa semua, jadi saya nak bagi dia makan. Jadi AJK kata okey lah, boleh lah, tak ada masalah, maka dia pun ambil. Boleh tak? Boleh tak ambil? Boleh, tak apa. Tapi dengan izin, jangan ambil saja tak bagi tahu orang. Dan yang kita boleh ambil pun daging sahaja, tu pun dapat izin. Ujung sekali pihak AJK yang saya rasa kita ni, kalau kita rezeki kita tu milik kita tak payah buat kalut lah. InsyaAllah kalau ada rezeki kita tu, kalau kita punya, tak payah buat kalut. Ada lah tu. Di ujung kita buat kerja habis. Ada orang bagi lah. Kadang Alhamdulillah. Isteri-isteri kat rumah pun tak payahlah, abang ni tak payah pergi lah masjid tu. Janganlah potong semangat dia. Bagi semangat kat dia. Kerana semangat yang dia dapat tu, dia boleh ke untuk pergi korban tu. Janganlah kata tak payah pergi lah korban masjid ni sebab apa? Masjid ni bukan nak bagi kat kita apa pun. Masjid ni kita buat kerja penat-penat ke dah. Jangan macam tu. Sebab apa? Sebab kita seronok tengok suami kita pergi pergi korban lah. Kita seronok lah. Daripada dia duduk rumah, duduk main set, duduk tengok gambar, duduk main game PS4, PS5 kat rumah tu, dia pergi buat korban. Alhamdulillah dapat suami yang baik di situ. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita nak bagi kat orang boleh tak? Boleh tak? Bahagian dua ni yang boleh kita bagi kat orang. Tak apa, tak ada masalah. Bagi kat orang kaya boleh, bagi kat orang miskin boleh, bagi kat semua orang boleh. Tapi pastikan orang miskin tu dapat dulu. Baru kita nak bagi kat adik-beradik, mak lang, pak lang, tok ngah, cina ma, cina apa, boleh. Tapi dengan satu je syarat, biar orang miskin tu dapat dulu. Jadi saya nak ingatkan juga tuan-tuan, ketika korban ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, banyak kali, banyak benda juga yang berlaku ketika korban ni yang kita kena hati-hati. Kalau sekarang ni musim SOP, ada beberapa peraturan-peraturan baru yang dikenakan sehingga ada yang rasa tak mau buat dan sebagainya. Tapi tak apalah, ala kuliahnya kita masuk dalam korban tu, kita boleh buat sesuatu. Sebenarnya korban ni dia nak eratkan silaturahim. Yang lebih besar ni kadang-kadang yang tak main masjid, yang tak main surau, mereka akan selalu main. Mereka akan main lah dekat kita. Jadi bila mereka main dekat kita, tuan-tuan kita hargai mereka ni yang main jemaah-jemaah kita. Jangan kita anggap orang yang selalu tak main masjid surau tu sebagai musuh kita, sebagai marah dia dan sebagainya. Yang tu tak mau berkenan. Jadi saya nak ingatkan lagi kita berkaitan dengan korban ni, daging-daging yang korban yang kita dapat tu, dia adalah milik yang utamanya untuk orang miskin dan orang susah. Sebanyak mana orang miskin dan orang susah yang kita boleh bagi, itulah banyak yang terbaik. Dan sunat bagi dalam keadaan mentah. Sunat bagi dalam keadaan mentah. Ada setengah tempat dia buat masakan makan-makan tu. Masa sebelum PKP lah. Sekarang ni dah tak boleh dah nak buat nak buat masak-masak semua tak boleh dah. Kena nak buat masak-masakan SOP semua tak boleh lah kan. Jadi tuan-tuan buat apa? Daging tu bagi mentah. Kalau kami nak masak juga Ustaz, saya bagi dua cadangan. Satu, kalau kita nak masak juga, kita buat panggung akikah. Ada siapa-siapa yang masuk di situ, yang ni dua panggung ni panggung akikah. Yang ni akikah. Masa kita buat akikah tu, daging tu sunat masak. Bagi tahu dekat orang buat akikah. Apa buat akikah kan? Daging yang buat akikah ni kami cadang, kami nak masak, kami nak bagi kat orang. Itu boleh. Ataupun ada bahagian lembu atau kambing yang tak masuk dalam korban. Dia saja orang buat sedekah saja macam tu, tu boleh sembelih semalam boleh sembelih dah. Sehari sebelum raya sembelih siap-siap. Lepas kita sembelih daging tu semua, lepas tu daging tu boleh masak siap-siap dah, rebus malam, besok pagi tu terus masak dah. Yang tu boleh. Yang tu bukan panggung korban. Kalau dia panggung korban, dia kena sembelih selepas ada raya, semayang raya tu, baru dia punya waktu untuk kita sembelih tu, baru boleh. Jadi kita nak sembelih, daging tu boleh buat makan, boleh tak apa, tak masalah.
Tapi pastikan daging tu daging akikah. Ataupun daging tu orang buat kenduri. Kalau pejabat bagi, contohnya pejabat adun bagi, ada kadang-kadang orang non-Muslim dia bagi juga korban daging. Tapi macam mana kita nak kira orang non-Muslim atau syarikat yang buat korban tu, macam mana kita nak kira? Ada syarikat-syarikat telekomunikasi yang pejabat dia dekat dengan masjid tu. Jadi dia pun nak cari juga mileage dia dari segi CSR dan bagi ke orang dan sebagainya. Maka apa dia buat? Dia ambil apa nama lembu seekor, dia pergi bagi kat AJK Masjid. AJK Masjid terima lembu daripada YB non-Muslim. Jadi kita ambil, kita buat korban atas nama YB. Hai, mana lewat korban atas nama YB non-Muslim? Dia kena orang Islam korban. Dan tu macam mana nak buat? Maka saya cadang. Kalau YB bagi ke, pejabat DUN bagi ke dan sebagainya, bagi kat surau, bagi kat masjid, dia tak ada penama. Padahal korban ni kena buat 7 penama. Penama tak ada, apa yang nak buat? Tuan-tuan boleh ambil, saya cadang, pengerusi, dia terima lembu tu. Maka bagi tahu, kami hadiahkan pada pengerusi. Pengerusi ambil lembu tu, atau masjid dapat lembu tu, apa kita buat? Kita cari nama orang-orang susah di kampung kita. Di flat kita. Di taman kita. 7 orang susah telefon dia. Assalamualaikum. Kami daripada masjid sekian-sekian. Kami dapat seekor lembu. Jadi kami cadang nak bubuh nama hang untuk salah seorang daripada yang masuk korban ni. Mau tak kami bubuh nama hang? Hang tak payah buat keluar sekupang pun. Nanti hang main tunggu. Kami bagi daging je kat hang. Lain semua kami tolong buat. Kalau hang nak main tolong sama-sama potong pun boleh juga. Tapi dari segi duit tak payah buat keluar dah. Katanya siapa? AJK Masjid. Maka dia pun seronok sangat lah. Tak pernah terbayang seumur hidup dia. Tak pernah terbayang dalam seumur hidup dia, dia nak buat korban. Sebab 300, 400, 700, 800 itu satu benda yang sangat besar untuk family dia. Maka dia pun guna duit tu, dia pun tak kena buat korban. Tapi bila kita telefon dia, kita dapat korban kat dia, dia akan seronok sangat, dia akan gembira sangat, dia akan, oh terima kasih sangat lah buat korban atas saya. 7 orang kita cari yang betul-betul susah, kita bagi kat dia, masuk dia. Jangan buat korban atas nama pejabat. Contohnya ada orang buat korban atas nama Selcom. Selcom, mana saya tahu Selcom jadi buat korban pula. Dan satu panggung 7 orang saya 7 je lah. Ada satu pejabat tu dia buat korban 250 orang. Share, seorang RM3 4 upang. tu korban apa tak tahu. Syiah tak pernah buat flat panggil aku tu. Dia 7 nama, tak boleh 250 nama sampai 7 nama. Lepas tu kita buat korban. Terlepas cari lembu lain pula. 7 orang cukup satu lembu. 7 orang, pejabat kami 3 ekor lembu kami bagi. Baru sedap sikit kan. Komputer pandai, Excel pandai, korban tak pandai. Tak pandai tak apa, tanya lah, belagak tak tanya. Mereka kami buat korban, seronok kan. Satu pejabat kami semua sekepala, seronok kami buat. Kita kata dia sekepala, macam mana? Ni bukan kepala, jadi macam kepala otak lah jadi dia. Tak betul aku tu. Jadi hati-hati bila kita nak buat korban tu, kita nak buat cari pahala. Tapi kaedah kita buat tu kadang-kadang tak kena. Contoh kita ada sembilan apa ni, asal-asal pisau. Ingatlah asal depan palung tu. Lembu kan. Yang asal depan dia. Asal lah di belakang dia, asal di tepi dia, asal di kiri dia, asal di kanan dia. Sebelum kita nak teruskan lagi, suka saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, program kita hari ni adalah anjuran daripada Akademi Miftahul Jannah. Kita duha kita, korban kita pada pagi ni. Dan tuan-tuan yang nak masukkan sumbangan, nak masukkan apa semua, boleh tengok kat bawah sekali tu, tuan-tuan tengok dah yang duk jalan. Akademi Quran Miftahul Jannah tu, nampak kuliah duha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafiq Sugan ni, tajuk korban atau korban live online dari Akademi Quran Miftahul Jannah. Jadi bawah Ustaz Rashidan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara Akademi Quran ini, dan saya difahamkan juga Ustaz Rashidan dalam proses untuk nak buat satu lagi. Tengok bawah ni Facebook dia, tengok ada macam tempat ngaji yang selesa lah. Jadi tuan-tuan boleh hubungi nombor telefon yang ada dekat bawah tu, 0135539336 ke apa tu. Hubungi nombor tu
dan tuan-tuan nak buat sumbangan apa-apa pun sangat-sangat digalakkan pada kita hari ni untuk buat sumbangan lah, supaya program-program macam ni dan Akademi Quran tu pun akan lebih banyak lagi dapat. Dan nombor dua, kalau tuan-tuan kita juga live bersama pada pagi ini dengan audio kuliah, dan tuan-tuan yang nak buat sumbangan boleh buat audio kuliah Fastaqim Global account rasmi audio kuliah, Maybank ada kat atas tu, tuan-tuan boleh sumbang juga. Dan kita juga live yang ketiga dalam page saya sendiri. Tapi saya tak tahu page saya tu berapa orang, 9 orang pun yang 19 itulah. Yang siapa-siapa yang ada tu, tuan-tuan tolong share video ni supaya orang-orang lain dapat juga manfaat daripada penyampaian ringkas yang kita buat pada pagi ini. Dan juga tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, tuan-tuan tolong like like page saya, tuan-tuan like ceramah, tuan-tuan like okay, saya boleh nampak juga ni beberapa komen-komen. Contoh ada kita punya ada soalan, contoh kita balik kampung, Muhammad Fazil kita tanya, kat Perak mak mentua bagi kita daging korban lebih kat kita untuk dibawa balik ke Pening, boleh tak Ustaz? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Persoalan dan perbincangan di kalangan ulama timbul ini apabila kita tak bagi langsung dekat orang ada dekat situ, kita tak bagi langsung dekat orang dari situ, semua kita angkut buat main Pulau Pinang, itu baru salah. Yang ni mak mentua kita dia dapat dah daging tu, maksudnya hak orang tempatan tu dah dapat. Jadi bila kita dah dapat daging tu, maka menjadi hak kita boleh bagi kat siapa-siapa kita nak bagi pun boleh bagi juga, tak apa, tak ada masalah. Macam tu. Lain ada soalan-soalan tuan-tuan boleh tanya, saya boleh akses dah soalan tu dekat sini tu, kita boleh tanya. Itu satu soalan lah. Tadi ada satu soalan lagi berkaitan dengan binatang ternakan yang afdal untuk dijadikan korban. Yang paling afdal ni tuan-tuan adalah unta. Sebab apa nombor satu ranking unta yang paling champion of the world ni, sebab apa? Sebab daging dia banyak. Serta dia tuan-tuan, korban ni kita buat ni, kita nak bagi orang makan banyak. Macam tu kaedah dia. Kalau lembu pun carilah lembu yang macam full spec lah. Dia ada leather seatnya, dia ada skirtingnya, dia ada power steeringnya, dia ada semua lengkap macam lembu yang mantap. Jangan lembu main hatu aku hui. Tak, lembu main gitar di perut tu, hatu kita tak payahlah bawa main. Sebab kita nak bawa korban ni cari yang terbaik. Tuan-tuan ingat cerita Habil dan Qabil tu. Qabil tu dia bawa main apa? Sayur nak korban kat Allah. Sayur basi lah. Sayur lembek. Kalau kita kata sayur market tu pukul 12. Sayur hak rabbit makan kan. Pukul 12.30. Lah, sayur sawi lembek, kobis lembek, cabai pun dah teruk dah. Jenis tu ambil. Dia bagi kat Allah Ta'ala. Sedangkan Habil ini sangat baik. Apa dia buat? Dia cari binatang biri-biri, kambing, kibas yang sangat baik, dikorban pada Allah Ta'ala, maka Allah terima ibadah dia. Maka Allah nak terima ibadah kita tu, kita gunakan untuk terbaik. Sebab apa tuan-tuan, saya suruh sangat buat korban ni, sebab kita boleh dapat pahala yang sangat banyak dengan korban. Itu yang pertama lah. Yang keduanya adalah kita buat kibas, dia besar sikit. Lepas tu kambing, lepas tu barumai. Bahagian-bahagian kecil daripada 7 bahagian tu, dia duduk di ranking. Yang pertama ni apa dia? Unta. Yang kedua kibas, lepas tu kambing. Ranking yang duduk di tinggi-tinggi ni sebab apa? Sebab dia sekok terus. Kita buat sekok kambing lebih afdal dia kita buat satu bahagian. Sebab lebih banyak kita korban. Nombor dua, lebih banyak isi yang dapat, lebih banyak orang miskin boleh makan. Itu tujuan kita buat korban. Maka kita ingatlah, kita pun dosa banyak tuan-tuan. Saya ada tuan-tuan ni semua orang yang dosa banyak. Dengan korban, Allah pun dosa kita. Nabi Allah Ta'ala sebut, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Allah takkan sampai darah tu kat Allah. Takkan sampai daging kulit semua, takkan sampai. Yang sampai takwa. Hadis lain Nabi SAW menyebut, sebelum darah percik, Allah pun dosa orang yang sebelum darah tu kena kat lantai, di tanah,
Allah ampun orang yang masuk panggung korban. Orang yang masuk panggung korban. Tentu bayang, tengkok ni dengan bawah dekat je. Kalau sembelih daging, darah tu dia percik, kena di bawah tu. Darah tu dia percik di bawah tu. Cepatlah, maksudnya cepat. Secepat-cepat itu, cepat lagi keampunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang masuk panggung korban. Jadi saya mohon sangat, kalau boleh jangan tak masuk, sebab dia adalah peluang untuk ampun dosa kita. Dan satu lagi, bikulli sya'ratin minas sufi hasanah. Setiap bulu helaian yang halus yang ada di seluruh binatang yang kita buat korban tu, nanti Allah tukar menjadi pahala bagi kita. Lembu banyak lah bulu dia, banyak lah. Ni kambing banyak lah. Sebab tu unta betul. Sebab unta besar, bulu dia lebih banyak lagi. Kalau dari segi daging orang boleh makan. Kalau dari segi pahalanya, pahala ramai orang boleh kongsi pula lagi. Maka pahala tu kita dapat banyak dari segi pahala. Dari segi daging, ramai orang boleh makan daging tu. Maknanya unta ni ada dua kelebihan yang Allah letak dekat dia. Sempena apa? Sempena kita nak cari pahala yang sangat banyak. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, saya mohon sangat-sangat jangan sampai kita ni tak buat korban. Malu lah tuan-tuan. Saya pernah jumpa satu orang Kemboja, kerja di sini ni, dia kata saya, Ustaz, kampung kami belakang-belakang rumah dia pun pakai belah, seorang satu family satu family, satu ekor lembu tu dia buat korban, dia buat adik lapar, hang pegang apa semua, macam tu je settle. Sekor lembu adik-beradik dia buat. Ada 200 rumah buat korban. Mereka susah, mereka miskin, tentang korban mereka nombor satu. Allah, contoh ingat dah dulu satu makcik Indonesia yang dia kutip tin, yang kutip kertas apa semua tu, recycle. Tak pernah tinggal korban. Dulu lah kita tuan-tuan, korban Kemboja tu, tiap-tiap tahun korban tu. Kita dengan ni monatorium nak tanpa tu kan. 6 bulan tak payah habis dah. Dia tu buat apa? Buatlah korban. Bukan habis pun dia tu. Korban 300-400 tu bukan 35,000. Lain lah beli daging lembu. Apa daging bawah tu? Wagnu apa orang lagi main kan? Satu panggung 33,000 ke apa. Macam mana kalau dia kata main sangat daging tu? Bukanlah buat daging tu. Daging mesak je. Tak payah buat teruk. Tu daging canggih tu bagi orang lain lah buat. Mereka ada duit, dia buat. Kita buat korban besar, sudah lah. Tu pun mau buat. Janji mau buat. Jangan kita tak buat langsung. Yang tu yang rugi di kalangan kita. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Daging kita tu kita dah bincang dah. Pahala kita dah bincang dah. Yang terakhir saya nak beritahu tuan-tuan sebelum kita nak habis ni apa dia? Solat zuhur secara berjemaah. Ramai orang saya tengok tuan-tuan apabila mereka ni sibuk buat kerja, kalut dia buat kerja sampai orang azan zuhur pun tak sedar, orang duk qomat pun tak sedar, orang semayang dah pun tak sedar, duk gelak pi, duk gelak mai, duk minum teh tarik pagi tadi tak habis tu, duk minum sirap tak sejuk dah tadi tu, duk minum bihun tak panas dah tadi tu, duk saja duk nganga. Dia beranggapan bahawa aku dah korban banyak dah. Untuk Islam, maka aku tak payah. Aku dah korban banyak dah untuk Islam, aku tak semayang, aku tak apa. Tuan-tuan, daripada kita beranak, kita korban 8,000 juta ekor pun takkan sama dengan satu semayang fardu yang kita buat. Pahala fardu itu sangat besar dan sangat luas dan sangat hebat. Maka kita kena juga cari ruang untuk semayang. Saya tengok kadang-kadang Tok Imam duduk semayang, Allahu Akbar, orang azan, kita duduk belakang, duduk gelak orang duduk semayang, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kita duduk semayang, orang duduk gelak belakang, gelak gitu. Sebab apa gelak? Sebab daripada tak semayang lah. Sebab daripada ingat tak apalah, daripada korban banyak lah, Tuhan takkan nak kira kot. Tuhan kami daripada pukul 8 kami duduk sini, takkan Tuhan nak kira dia duduk main. Tuhan macam makan dia macam tu. Tak boleh itu kan. Mayanglah bawa baju main satu, baju kurta, minyak wangi sikit, bau lembu pun tak apalah, sikit-sikit lah. Apalah bau lembu, tak najis, bau je. Bau lah minyak wangi sikit. Lepas tu semayang, jangan sampai terlepas tak semayang subuh. Ni buat kerja, Zuhur tak semayang. Letih balik tidur, asar tak semayang. Tu tak kena, tu semayang korban tu benda sunat.
tapi kita pergi kacau pula benda-benda fardu macam tu. Itu benda yang kita kena hati-hati. Jadi korban ni kita kena ingat juga falsafah dia, sunat kita pergi tengok. Masa orang korban ni kita sunat pergi tengok. Sebab apa sunat korban tengok? Sebab kita boleh picak di hati kita, lembu yang tak ada akal, tak ada otak, tak disyariatkan pun dia korban. Jadi simbolik untuk Islam. Apa aku buat untuk Islam hari ni? Apa aku buat untuk Islam? Nak kata aku berjuang untuk agama, tak. Nak bangun sembahyang subuh tu pun tak berjuang kak, menerak kak. Subuh kelab. Okay, dia kata orang Malaysia ni banyak jenis layan. Sebab apa? Sebab subuh banyak pilot. Bukan pilot, subuh kelab. Subuh bungkul gitu. Jadi, kita hargai nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Saya ulang balik, jangan kita tak buat korban, sama-sama kita boleh tingkatkan semangat kita untuk ibadat. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, kepada tuan-tuan, ceramah kita pada hari ini, Pulau Buha ini adalah anjuran daripada Akademi Quran Miftahul Jannah. Kalau tuan-tuan dan perempuan yang ingin nak buat sumbangan, tuan-tuan boleh tengok ada bawah sekali tu, duduk jalan tu, Akademi Quran Miftahul Jannah oleh Ustaz Rashdan, ada nombor telefon semua di situ dah. Dan juga kita bersiaran live di 3 lokasi. Satu di AK Audio Kuliah yang ada kat situ, dia punya nombor dia tu, tuan-tuan nak buat sumbangan boleh. Dan yang kedua, kita juga bersiaran live dalam Facebook saya tu, page saya tu. Tuan-tuan yang belum like page tu, boleh like page saya tu. Dan kita juga bersiaran di Akademi Quran Miftahul Jannah. Jadi moga-moga ada sedikit manfaat atas perkongsian kita pada hari ini, dan moga-moga Allah SWT akan pilih kita untuk korban di jalan Allah SWT dengan diri kita, masa dan harta kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi kita sama-sama doa sikit. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.